Dalam ragam dunia kali ini, kita akan singgah di ibu negeri Chili untuk melawat sebuah muzium yang unik. Pada pandangan mata kasar, tiada yang menarik tentang sungai Mapoco di Bandar Santiago ini. Tetapi pada waktu malam, sungai ini akan bertukar menjadi ruang pameran yang mempamerkan karya seorang pelukis tempatan. Dengan keluasan lebih 1 kilometer, pameran percuma ini dicipta oleh artis Catalina Rojas. Muzium ini dirasmikan sendiri oleh Presiden Chili, Sebastián Piñera. 26 projektor digunakan untuk menayangkan lukisan-lukisan di antara kedua-dua jambatan Pinono dan Patronato. Menurut Rojas, sungai ini akan kekal terang benderang meskipun dalam cuaca buruk. Pameran ini akan diadakan setiap malam selama 4 jam di sepanjang tahun 2011 ini. Sebuah lukisan karya Pablo Picasso yang diramal akan dijual di antara 12 dan 18 juta pound dipamerkan di Paris baru-baru ini sebelum ia dilelong di London bulan depan. Lukisan yang dihasilkan pada tahun 1932 ini memaparkan teman wanita Pablo Picasso, Marie Theresa Walter. Sebelum ini, lukisan-lukisan karya Picasso pernah dijual pada harga sehingga 104 juta dolar. Potret ini tiba di Paris dari New York dan akan dihantar ke London untuk dilelong pada 8 Februari nanti. Belalang goreng dan ulat di salut coklat mungkin bukanlah menu yang ideal bagi sesuatu majlis. Tetapi dalam beberapa dekad yang akan datang, serangga ini mungkin akan menjadi hidangan di banyak negara-negara Eropah ketika para saintis cuba mencari jalan untuk menggantikan daging yang mahal. Sejak 20 tahun yang lalu, Profesor Arnold van Huys di University Wageningen, Belanda dan pasukannya telah menjalankan penyelidikan tentang sama ada serangga yang dimakan di beberapa negara Asia boleh menjadi jawapan kepada krisis makanan global di masa hadapan. Bagi kebanyakan orang, memakan ulat atau belalang, sama ada digoreng, dibakar atau disalut dengan keju, pastinya tidak menyelerakan. Oleh itu, untuk mendapatkan sokongan yang meluas terhadap percubaan mereka untuk memperkenalkan serangga sebagai menu di restoran-restoran terkemuka, para saintis telah menjalinkan kerjasama dengan Akademi Masakan Tempatan. Para penuntut jurusan masakan di Wageningen yang diketuai oleh Chef Hank Bengav menggabungkan serangga ke dalam menu mereka. Serangga dikatakan mengandungi sehingga 90% protein dan tidak mempunyai lemak yang dikaitkan dengan risiko banyak penyakit kronik. Kelebihan-kelebihan inilah yang meyakinkan keluarga Calais yang memulakan ladang serangga 30 tahun lalu untuk membiak serangga sebagai makanan haiwan peliharaan. Mereka kini bercadang untuk mengembangkan perniagaan mereka untuk membiak serangga bagi kegunaan manusia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkata, harga makanan mencecah paras paling tinggi bulan lalu dan berkemungkinan akan terus meningkat berikutan corak cuaca global yang tidak menentu. Dengan jumlah penduduk dunia yang juga semakin meningkat, generasi masa akan datang mungkin tidak punya pilihan selain beralih kepada serangga sebagai makanan asasi mereka di masa hadapan. PowerMed, peneraju dalam teknologi pengecas tanpa wayar, baru-baru ini mengambil langkah besar dengan memeterai satu perjanjian dengan General Motors untuk menyerapkan teknologi mereka ke dalam kereta-kereta model GM, sekaligus menghapuskan keperluan bagi wayar mengecas bagi telefon pintar, pemain MP3 dan alat-alat permainan lain. Kereta Chevrolet Volt akan menjadi kereta GM pertama untuk menawarkan teknologi ini. GM berhasrat untuk meluaskan penggunaan alat ini di semua model keluarannya.
PowerMed, sebuah firma swasta, diasaskan pada tahun 2007 dan telah berjaya dalam menawarkan produk-produk mengecas tanpa wayar. PowerMed percaya perjanjian dengan GM ini akan mempercepatkan matlamat mereka dalam menyerapkan teknologi mengecas tanpa wayar untuk semua jenis peralatan dari dalam pejabat hinggalah terminal-terminal di lapangan terbang dan di mana sahaja para pengguna memerlukan kemudahan-kemudahan untuk mengecas alat-alat mereka. Pokok koka biasanya dikaitkan dengan dadah kokain. Bagaimanapun di Bolivia, sebuah syarikat pembuat minuman telah menggunakan daun koka untuk membuat minuman ringan yang baru. Pelancaran minuman yang diberi nama Coca Blanco ini mendapat sokongan dari kerajaan sebagai cara untuk menunjukkan kepada dunia tentang penggunaan positif bagi daun ini yang terkenal sebagai bahan untuk membuat dadah kokain. Pokok koka dianggap sebagai bahan haram oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak tahun 1961 dan sejak itu kerajaan Bolivia berusaha untuk menjadikan penggunaan tumbuhan ini sah di sisi undang-undang. Dalam bentuk daun aslinya, koka banyak digunakan di rantau Andes sebagai minuman teh dan untuk dikunyah. Ia hanya menjadi kokain selepas menjalani proses kimia yang rumit. Coca Blanco hanya menggunakan jumlah kecil daun koka. Minuman ini dikatakan mengandungi bahan perangsang semula jadi. Projek dengan pelaburan awal sekitar $325,000 Amerika ini akan menyaksikan pengeluaran sekitar 5,000 liter minuman setiap hari. Syarikat tersebut merancang untuk menggandakan pengeluarannya pada suku kedua tahun ini dan jika pengharaman tersebut ditarik balik, mereka akan memulakan ekspor ke luar negara pada suku ketiga tahun ini. Di London, One Hyde Park, blok apartmen paling berprestij, telah membukakan pintunya buat pertama kali kepada para pembeli. Kawasan perumahan ini mempunyai 86 apartmen, 4 penthouse dan pemandangan kota London yang mengagumkan. Harga purata mencecah £6,000 setiap kaki persegi, yang menurut para pakar hartanah sebagai harga paling tinggi di dunia. Sebagai sebahagian dari rangkaian Hotel Mandarin Oriental, para penghuni juga boleh menikmati perkhidmatan dalam bilik 24 jam dari hotel berkenaan. Projek ini dikendalikan oleh Candy Brothers Christian Denik. Ia mengambil masa 5 tahun untuk disiapkan dan menelan belanja £250 juta. Ia direka oleh arkitek contemporary Richard Rogers. Meskipun harga setiap unit mencecah £100 juta, perumahan ini mendapat sambutan hangat dengan 60% apartmen sudah dijual. Jika London berbangga dengan apartmen-apartmen mahalnya, bandaraya Shanghai pula memilih untuk menawarkan penginapan murah untuk para pelancong dengan memperkenalkan hotel kapsul pertama di China. Hotel kapsul Xitai seluas 300 meter persegi ini terletak berhampiran stesen kereta api yang sibuk di bandar tersebut. Ia mempunyai 68 katil dalam barisan bilik-bilik bersaiz kecil. Kadar sewa bagi setiap bilik ialah sekitar $4.22 seorang dengan caj tambahan 60 sen setiap jam. Hotel ini juga menawarkan kadar package iaitu $10.24 bagi tempoh 10 jam dan $13.26 bagi tempoh 24 jam.
Bilik-bilik ini boleh memuatkan seorang tetamu berbadan sederhana. Ia berukuran 2.2 meter panjang dengan ketinggian dan lebar 1.1 meter. Hotel ini hanya dibukakan kepada tetamu lelaki dan akan mensasarkan para penggembara yang mahu menjimatkan belanja di Shanghai. Hujan atau cuaca sejuk tidak menghalang seorang lelaki berusia 58 tahun untuk meneruskan rutin hariannya berlari dan berenang di pantai. Selama 3 tahun, Gary Atlas dari Brooklyn, New York berlari setiap hari tanpa mengira cuaca. Beliau berlari kira-kira 6 batu dengan hanya memakai seluar pendek di sepanjang pantai dan berenang di laut setiap hari. Menurutnya, dia mula melakukan rutin ini pada bulan September 2007 untuk menghilangkan tekanan yang dihadapinya kerana menjaga ibunya yang sakit. Senaman harian ini memberikannya tenaga dan keseimbangan mental dan menurutnya, dia tidak pernah jatuh sakit sejak memulakan rutin ini. Akhir sekali, Barbie dan Ken, patung paling terkenal di Amerika Syarikat, telah diberikan penampilan baru oleh seorang artis Bolivia yang bekerja di La Paz. Julia Ramos telah menghasilkan kostum tradisional puak asli negara Amerika Latin ini untuk patung-patung berkenaan. Ramos yang juga bekas penari tarian asli membuka sebuah kedai jahit sejak 5 tahun yang lalu. Selaku seorang peminat budaya, rancangan asalnya ialah untuk menjahit pakaian puak asli untuk kegunaan biasa. Bagaimanapun dia kemudiannya memutuskan untuk membuat versi kecil yang dikhususkan untuk patung Barbie dan Ken. Di Bolivia, Barbie kekal menjadi simbol status dan pada kebiasaannya hanya dimiliki oleh kanak-kanak dari keluarga kaya.